Okay. So, chapter 3, applications of definite integral. Okay. So, kat sini dia berkaitan dengan application. Bila application lebih kepada cari area. Okay, area. Okay, baik. Mari kita tengok sama-sama mind map. Okay, yang boleh tunjuk semua nampak mind map madam ni. Okay. First, first ialah kita akan tengok area between the curve and the x-axis. Okay, so madam macam madam pesan sebelum ni, bila dapat soalan yang berkaitan dengan chapter 3, kamu mesti kena lukis graf. Okay, mesti lukis graf dulu lah sebelum dapat benda-benda ni. Nak tahu area between curve and axis ke, area between curve dengan y ke, area between two curve ke, mesti kena lukis graf terlebih dahulu. So kita lukis-lukis graf and then kita nampak graf kita ialah area between the curve and the x-axis, di mana tapak kita ialah tapak x. Okay, diberi tapak x. Okay, contohnya untuk gambar yang pertama kita ada tapak x dan limitnya ialah a ke b dan function ni ialah function fx. Okay, so nak cari area dia, so integrate ab fx dx. Okay, berbeza dengan gambar yang kedua, apa bezanya? Bezanya ialah gambar yang pertama di atas, gambar yang kedua di bawah. Okey, di bawah. Bila di bawah paksi X, kita kena letak modulus. Okey, tapak X. Okey, tapak X. Atas tapak X, tak ada modulus. Bawah tapak X, kita letak modulus. Okey. Seterusnya, kamu lukis-lukis graf. Okey, cari shaded area. Shaded area dia tengok-tengok. Oh, ni ialah area between the curve and the y-axis. Okey, bila area between the curve and the y-axis, maksudnya kamu nak guna tapak y. Nampak tak? Ni kita guna tapak y. Tadi guna tapak x, ni tapak y. Bila guna tapak y, benda paling penting, apa dia? Make sure everything in y variable. Pastikan semua benda dalam variable y. Sebab kamu nak integrate with respect to y. Sebab apa? Sebab kamu pilih tapak y. Okay? Bila pilih tapak y, automatically everything in y. Pilih tapak x, everything in x. Okay? So, bila tapak y, gambar pertama. Okay, gambar pertama, kawasan lorek kamu di sebelah kanan. Bila kawasan lorek belah kanan, tak ada masalah. Okay? Gambar yang kedua, kawasan lorek di sebelah kiri. Okay? Bila di sebelah kiri, letak modulus. Mudah saja. Kanan kiri, kanan kiri. Yang tadi atas bawah, atas bawah. Nampak? Okay? So, tengok betul-betul. Ni ialah curve and x. Curve and x. Curve and y. Curve and y. Nah, okay. Sebab itulah curve and x, curve and y ni ada modulus. Okay. Okay, mari kita tengok gambar yang ketiga. Okay, gambar yang ketiga di mana ni graf kubik. Okay, graf kubik. Kita ada kawasan lorek A, B, BC. Di mana kawasan lorek ni terpisah. Nampak tak? Median terus sebut, bila terpisah, pisahkanlah mereka. So, kita pisahkan dan kita letak tambah. Pisah-pisah, tambah balik. Pisah-pisah, tambah balik. A ke B, B ke C. Tengoklah. Kawasan lorek AB berada di atas. Nampak? Bila terpisah, maksudnya kamu kena cari kawasan tu secara berasingan. Bila cari secara berasingan, tentukan tapak. Okay. So, AB, BC dia terpisah. Jadi, tengok kawasan AB. AB, kawasan lorek berada di atas. Tak ada masalah. Integrate je lah. AB, FX dia. Tengok BC. Kawasan lorek berada di bawah. Jadi, kena letak modulus. Faham nak maksud medium? Bila terpisah kan? Bila mereka terpisah, jadi buat secara
berasingan. Buat secara terpisah. Okay. Explain dulu. AB, AB berada di atas. So, tak modulus. BC ada kat bawah. So, kena tak modulus. Sebab tu dia terpisah. Nah. Okay, Amy dia tunjuk satu lagi contoh. Contoh. Okay, tak apa. Okay, and then the third subtopic, third subtopic, which is area between two curves. So faham tu betul? Jadi area between curve and the x, lepas tu area between the y-axis, and then area between two curve. Okay. Mari kita tengok area between two curve. Apa maksud area between two curve? Maksudnya ialah bila mana kawasan yang kita dapat tu ialah kawasan antara dua curve. Okay. Dia tak tentukan tapak. Kamu yang tentukan tapak. Tapi untuk contoh ni, contoh yang Madam tunjuk ni, summary Madam ni, kita dapat kawasan lorek antara dua curve. Tengok-tengok tapak yang sesuai digunakan ialah tapak X. Tentukanlah tapak yang sesuai digunakan. Kita tengok, tapak yang sesuai guna tapak X. Guna tapak X. So, untuk soalan, untuk gambar ni, A ke B. Jadi, area between two curve. A ke B. Yang atas tolak yang bawah. Graf yang berada di atas tolak graf yang berada di bawah. So, ni guna tapak X. Tapak X. Graf yang berada di atas tolak graf yang berada di bawah. Merah di atas, kuning di bawah, GX. So merah tolak kuning. Kalau dalam kes y-axis, contoh Madam tunjuk. Contohlah. Contoh kalau kamu diberi macam ni. Area between two curve juga. Apa area between two curve untuk gambar kedua? Ialah curve yang pertama ialah linear, and then curve yang kedua ialah surd. Surd function, which is kuadratik tapi terbalik. So, untuk gambar yang kedua sesuai untuk kita gunakan tapak Y nah. Tapak Y. So, bila kita guna tapak Y, di sini Madam buat Y1, di sini Y2. Tadi tapak X atas bawah. Tapak Y kanan kiri. Tapak Y kanan kiri. Mudah saja. Yang kanan tolak yang kiri. Yang kanan tolak yang kiri. Ni kanan, ni kiri. So, mana kanan, mana kiri? Right tolak left. So, maksudnya untuk gambar yang kedua ni, linear kena tolak dengan surd ni lah. Menggunakan limit yang kita ada Y1, Y2. Yang ni untuk tapak X tadi, AB. So, area between two curve untuk tapak X, atas tolak bawah. Area between two curve untuk tapak Y, kanan tolak kiri. Ada modulus tak untuk area between two curve? Tak ada kan? Untuk area between two curve, kita tak ada modulus. So, hati-hatilah kamu. Bila mana kamu cari area between two curve tapi kamu letak modulus, end up mungkin kamu akan dapat jawapan sama. Tapi calculation kamu, markahnya hilang di mana? Tak pasti. Possible untuk hilang markah. Hati-hati nah. Area between two curve kita tak ada modulus. Yang ada modulus hanyalah di area between curve and the x-axis, and then area between curve and the y-axis. Hati-hati nah. Area between two curve kita tak letak pun modulus kat mana-mana formula. Sebab apa? Sebab kita cari shaded menggunakan two curve yang ada.
curve atas tolak curve bawah ataupun curve yang kanan tolak curve yang kiri. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, seterusnya subtopik yang terakhir dalam chapter 3 adalah application of integration in economics and business. Okey. So, my part yang ni. Okey. Mesti kamu kena cari market equilibrium point, revenue function, cost function, consumer surplus, producer surplus, and then cash graph. Cash graph. Okay, apa yang patut kamu tahu? Make sure apa? Make sure your graph in first quadrant only. Okay. Ni medium makan berbuih-buih mulut medium besar ni. Nah, nampak saja kamu kena lukis consumer surplus, producer surplus. Pastikan apa? Pastikan lukis dalam kuadran pertama sahaja. Jangan duk lajak sampai kuadran kedua, ketiga, keempat, tak mahu. Hanya kuadran pertama sahaja. Jadi, lukis elok-elok, ikut step by step, macam mana nak lukis kuadratik, macam mana nak lukis linear. And then, pastikan hanya di kuadran pertama sahaja. Okay. Baik. So, mari kita tengok apa yang ada. Untuk consumer, graf consumer ada linear, ada kuadratik. Okay. Untuk linear kita ada negative gradient. Untuk kuadratik kita ada graf sedih. Okay, consumer graf sedih. Okay. Untuk producer linear kita ada positive gradient dan untuk kuadratik kita ada graf happy. Nah, kamu kena tahu beza tu. Okay. Yang mana satu sedih. Kalau graf sedih, ingat. Kadang-kadang kan soalan dia tak cakap tau. Tu ialah demand function ke. Okay, dia tak mention tu ialah demand function. Okay. Kamu sendiri kena kenal pasti. Nah, tengok soalan. Bila soalan tu bagi contohlah dia bagi fx. Dia bagi fx equals to negative x square plus 2x plus 6. Contoh. Nah, dia tak kata pun ni consumer ke, demand ke, producer ke, dia tak kata. Okay, kamu kena kenal pasti. Bila nak kenal pasti, kamu tengoklah. Oh, ni graf sedih. Graf sedih ni ialah consumer. Okay, kadang-kadang soalan tak mention. Okay. Untuk producer, graf happy. Okay, sama jugalah kalau linear. Lukis-lukis graf linear kamu. Oh, graf linear negatif. Negatif untuk consumer, positif untuk producer. Nah. Lagi. Okay. Once dah lukis graf, okay, kamu pun lukis graf and then nak cari consumer surplus dengan producer surplus. Jangan lupa untuk apa? Label your graph. Label. Mana consumer, mana producer. Okay. Label graph. Okay. Kemudian shaded region, CS, PS. And then MEP kamu kat mana? MEP. Okay, MEP kat mana ni? Kena label ni MEP. Okay, label. Label graph. Okay. Intersection point, pastikan kamu cari setiap intersection point yang ada. Intersection point. Possible kalau kamu tak cukup intersection point, kod hilang markah. Kita tak tahu markah kat mana. So, pastikan lukis graf dia elok. Kalau lukis lebih daripada first quadrant, possible lah akan hilang markah. So, hati-hati. Jangan bagi hilang markah. Okay. Kemudian, okay, so memandangkan chapter 3, kamu kena lukis graf. Ingat step nak lukis graf. Jangan main sketch. Jangan duk main sketch sahaja. Tengok graf tu kuadratik. Kimi. Lin, Iqbal. Okay. Tengok graf tu kuadratik, happy. Lukis lah happy. Tak cari pun maximum point ke, intersect dekat x-axis ke, y-axis ke. Tak cari pun yang tu. Main lukis je. Jangan. Okay, jangan ikut step. Okay.
ikut step to sketch graph. Tetap kena ikut step. Macam mana lukis graf kuadratik? Oh, kena cari maximum point, kena cari minimum point, kena cari intercept paksi X, intercept paksi Y. Ikut step dah. Macam mana nak lukis graf kubik? Oh, graf kubik nak kena cari intercept dekat paksi Y, paksi X. Okay. Graf kubik tak perlu cari maximum atau minimum point. Okay. Nah, ikut step. Jangan langkau. Kalau kamu langkau step-step nak lukis graf tu, nanti kamu dapat kawasan yang salah. Jejaskan kawasan kamu. Nah, jadi kamu sendiri yang terjerat. Jadi kamu sendiri yang heran. Awaklah graf macam ni, awaklah graf macam ni. Lukis elok-elok. Macam mana nak ingat? Macam mana nak tahu step-step tu? Tengok balik lah. Tengok balik video-video chapter 5 dulu kan, function and graph. Okay, cara nak lukis. Tapi mostly Madam rasa tak susah kot nak lukis graf. Graf cert. Okay. Graf apa yang akan ada? Graf apa yang akan ada ialah graf cert, graf kuadratik, graf kubik, piecewise mungkin ada nah. Piecewise mungkin lah. Okay, ni ialah graf yang kamu dah pernah belajar. Cert, kuadratik, kubik, ln eksponen. Kalau soalan tu mencabar, mungkin dia letakkanlah graf ln dengan eksponen. Tapi rasa macam tak kot. Dia tak pasti. Nah, okay. Ikut balik lah. Tengok balik step-step nak lukis graf. Okay, baik. Seterusnya kalau kamu tengok contoh. Okay, ni bila nak tunjuk contoh ni. Contohlah kamu lukis graf. Lukis graf, okay, dapat macam ni. Okay, dapat macam ni. Make sure lah kamu tahu sini berapa point. Ni graf kubik dengan linear. Graf kubik dengan linear. Bila lukis graf kubik, sini mesti kamu akan tahu dia punya intersection pada paksi X. So, sini negatif 2. Contohlah negatif 2 situ. Ini 0.5. Sini contoh 1. Contoh 1. Okay. So, intersect dekat paksi. Contohlah lah variable. Sini ya. Okay. Intersect pada paksi Y. Contohnya sini ialah 1. Semua variable buat contoh ya. Okay. Ini contoh. Okay. Kamu lukis graf, bila lukis graf, okay, kamu tahu. Kamu dah label dah intersection ni point. Intersection kubik and then intersection. Ni skill media tak sama nah. And then yang paling penting, lukis graf, skill kena rational. Skill kena rational. Okay, media bagi rational kat sini. Ni 0.5, contohlah sini 0.7. Contohlah dia buat ni 0.7. Negatif 0.7. Nah, bagi rational graf kamu. Sketch juga. Kamu punya skill tu rational. Jangan satu dekat X kat sini. Okay, ni X satu kat X kat sini. Tapi my sebelah kiri, satu dia besar. Contoh satu dia besar. Tu tak reasonable scale lah. Kalau kamu buat macam tu, kawasan lorek kamu akan terjejas. Sketch pun sketch betul-betul. Skala tu bagi betul-betul. Contoh bila tunjuk lah. Okay. Contoh skala. Okay. Bila guna pembaris ni, kamu pun gunalah pembaris nak bikin cantik kan. Okay. So, contohlah kamu buat apa. Skala 1. Okay, so contohnya 1. Contoh 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3. Contoh kalau kamu X-axis sebelah kanan 1, 2, 3. My sebelah sini, okay. My sebelah sini kau apa? Negatif 1, negatif 2. Contohnya tu. Tak sama. Ni tak reasonable scale ni. Nah, jarak tu tak sama. Yang sebelah kanan 1 banyak ni je. My belah kiri banyak ni pula.
Nah jejas lah kawasan kamu tu, dia akan jejas. Okay, yang Y pun samalah. Contoh Y, dia boleh lah kalau kamu buat macam ni. 1 part CX kat sini. Tapi bila mai dekat Y, kamu buat macam ni. 1. Dia lebih sikit kan. Okay, dia tak jejas sangat yang tu. Asalkan dia punya scale dekat Y tu ikut scale kamu lah. 1, 2. Yang kat bawah ni pun kat sini negatif 1. Okay. And then negatif 2 kat bawah lagi negatif 2. Ikut scale kamu. Okay. Jangan pula, jangan apa. Sini 1, tiba-tiba sini negatif 1. Ni salah lah, tak boleh lah. Faham lah scale kamu tu. Ni media ajak kau buat scale ni. Nah. So, lukis-lukis graf dapat macam ni. Kamu kena cari kawasan shaded yang kali hitam. Okay, kawasan shaded kali hitam. Nampak terpisah. Okay, ni terpisah lah. Tu apa terpisah? Nampak tak ni? Terpisah lah. Dua kawasan yang terpisah, tak bersambung. Okay. So, media namakan yang ni A, yang ni B. Nah, A dengan B. So, kita cari kawasan A. Kawasan A tu ialah area between two curve. Nampak tak? Bukannya part 1 curve and X, bukan part 2 curve and Y, tapi part yang ketiga. Area between two curve. Bila area between two curve, okay, kita tengok area between two curve kat sini. Curve apa yang terlibat? Curve color kuning dengan curve color merah. Okay. Jadi, kita tengok tapak apa nak pakai. Tapak apa yang sesuai. Obviously, kita nampak tapak X lah. So, sini X0. Sini kita anggapkan sebagai, sini ialah negatif 2.1. Sini lah negatif 2.1 sini. Okay. Negatif 2.1. Jadi kita dah tengok graf kuning dengan graf merah sahaja. So, area between two curve. Okay. Bila area between two curve, and then kita decide tapak. First, kita tahu ni ialah area between two curve. Kemudian, decide tapak. Nak guna tapak apa? Okay, tapak paling sesuai, tapak X. Tapak X. Macam Madam kata tadi. Bila tapak X, kita kena buat apa? Graf atas, tolak, graf bawah. Tu flow dia. Okay. Tu flow dia. Kita tahu ni area between two curve. Okay. And then, sesuai guna tapak X. Okay. Tapak X. Okay. Madam kata bila tapak X, atas tolak bawah. Atas tolak bawah. So, bermaksud yang kuning. Okay. So, graf yellow. Graf yellow. Tolak. Graf merah. Madam tak letak modus. Okay, tak letak modus. Okay, and then kita punya limit ialah negative 2.1 up to 0. And then, plus dengan plus 0 to 1. Okay. Graf apa pula yang di atas? Graf yang di atas ialah graf merah. Graf merah. Tolak. Graf kuning. Okay. Macam tu. Okay. Cuba kita yang jadinya. Untuk kawasan negatif 2.1 until 0. Okay, graf yang berada di atas ialah kuning. So, graf yang berada di bawah ialah merah. So, kuning tolak merah. Tambah, sebabnya kawasan ni terpisah kan. Tambah. Okay, untuk kawasan B pula, graf yang berada di atas ialah merah. So, merah tolak kuning. Okay. So, limit ialah 0. Bukan 0 to 1 lah sayang. Nah, ni lebih sikit ni. Bukan 1 ni. Ni ialah, let's say we have 1.1 lah. Tadi negatif 2.1 kan. So, 1.1. So, 0 until 1.1. Okay. Jangan ambil sampai kat 1 lah.
Kalau kamu ambil dekat 1 ni, maksudnya kamu tak ambil ni. Dia ada lagi ni area sikit-sikit kat sini. Kamu ni sini area. Kalau kamu berhenti sampai dekat 1 tu, kamu abaikan area pada 1 and 1.1. Okay, bermaksud salah. Okay, hati-hati. So, kamu kena carilah intersection point between these two curve. No? Kena cari intersection point between these two curve. Okay. Boleh? Okay, seterusnya, okay, Madam suka untuk share dengan kamu pasal satu soalan ni. Okay, kalau kamu nampak lah. Okay. Sebab kabut sikit kat sini. Okay, kat sini soalan nak apa? Dia nak find the area bounded by the curve okay, y equals to negative x square plus 8x minus 12. The straight line, okay, ini border pertama dia, which is curve. And then border kedua dia ialah x equals to 7. And then border ketiga dia ialah x-axis. X-axis means that y equals to 0 lah. Okay. Macam Madam kata. Okay. Lukis graf, lukis elok-elok. Madam tunjuk cara lukis elok. So, dia bagi kat sini y equals to negative x square plus 8x minus graf. So, kita lukis graf nak cari maximum point. So, nak cari maximum point, kita akan dapat x equals to negative b over 2a. Kan? Nak cari titik x untuk maximum point. So, negative 8 over 2 negative 1. So x equals to 4. When x equals to 4, y equals to negative 6. Dapat apa y? Ini berdi. Y dapat. Nak calculator ni dia. Dia bukan calculator. 4, Madam. 4. Negative 16. 32 minus 4. Kita dapat 4. So, titik dia ialah 4, 4. Baik. Kemudian dia punya intersection pada x-axis ialah so negative x square plus 8x minus 12 equals to 0. So kat sini kamu akan dapat x minus 2, x minus 6 equals to 0. That means x equals to 2, x equals to 6. Okay. Kamu kena ikut step ni lah sebab nak dapatkan kawasan shaded yang betul. Okay. Yang tepat. Kadang-kadang bila kamu tak lukis graf dengan betul, kamu tinggal step possible untuk kamu dapat kawasan yang kamu pun rasa pelik. So hati-hati. So ni ialah maximum point. Max point. Okay. So dia punya ni when y equals to 0. Then when x equals to 0, y equals to negative graph. Okay, so kita boleh lukis graf. So kita lukis graf. Y, x, okay. So, y dia negative 12 contohlah. Ni dah buat sini lah. Ni 2, 4, 6. Okay, 2, 4, 6. Contohlah ambil buat negative 12. Ini 2. Okay. So, kat sini maximum point. Okay, nampak dia punya scale pun kamu agak-agaklah scale kamu lah. Okay. So, kita lukis graf.
Macam tu. 7 contoh lah. 7 kat sini. 2, 4, 6. Ni 8. So 7 kat sini. Ni 7. Okay. Okay. So ni negatif. 12. Ni kamu label graph. Ni ialah y equals to negative x square plus 8x minus 12. Okay, and then the line x equals to 7. So, mari kita lukis line x equals to 7. Contoh ni line. Okay. Ni ialah x equals to 7. Okay. Kemudian soalan kata, dia nak area curve, ni curve, area straight line x equals 7, and then x axis. So, bermaksud ada 3 border. Okay, ada 3 border. Bermaksud di mana kawasan sempadan dia ialah ketiga-tiga border ni. Jadi, kawasannya ialah sini saja. Ni kawasan yang dia nak. Nampak ah? Dia besar-besar alam yang kita lukis tu, dia nak kawasan ni saja. Ikut dia lah, dia nak kan. Kamu jangan marah dia. Tak dah dia nak kawasan tu. Okay? Kawasan tu je lah yang kamu cari. Jadi maksudnya, dia nak kawasan ni sajalah, 6 ke 7. Okay? Bukannya kawasan daripada kosong ni. Tak lah. Dia tak mahu. Dia tak kata from. Okay? Dia tak kata from x equal to 0 until x equal to 7. Tak, dia tak kata. Dia cuma kata, cari kawasan sempadan dia ialah curve, straight line, x equal to 7, and then x axis. Okay? So, ni curve, ni x equal to 7, ni ialah x axis. So, ni lah kawasannya. Dia nak. Jadi, bila dia nak kawasan ni, apa benda yang kamu kena cari? Kita tengok tapak dia. Okay, so ni ialah tapak dia, kita guna tapak x lah. Maksudnya kita akan integrate 6 ke 7. 6 ke 7. So, ni graf ni berada di bawah. So, letak modulus. Jadinya modulus 6, 7. Graf negatif x square plus 8x minus 12 dx. Letak modulus. Kan? Sebabnya tapak x. Kawasannya di bawah. Letak modulus. So, ni area equals to, okay, once dah buat bla 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 bla, unit square kan? Unit square, area. Ada unit square. Boleh? Ada soalan? Jangan lupa unit square lah. Sebab kita nak area. Area mesti ada unit square.